Apa khabar semua? Dalam video ni kita nak tengok sejenis enjin yang sangat popular yang diberi nama enjin TSI. Jadi TSI ni adalah singkatan kepada Turbocharged Stratified Engine dan term ni datang dari Volkswagen lah. Kiranya anda kena faham yang TSI ni adalah brand name. Maknanya bukan kata enjin ni memang nama dia TSI, tapi Volkswagen yang panggil dia TSI. Sama juga macam dual clutch gearbox. Ada manufacturer panggil sistem ni DCT, dual clutch transmission, tapi Volkswagen panggil dia DSG, iaitu direct shift gearbox. Jadi TSI ni pun saya suspek anda dah tahu dah enjin apa ni, cuma nama dia je yang lain. Okey, jom kita tengok. Baik, jadi enjin TSI ni merupakan enjin petrol buatan Volkswagen Group, dan kalau ikut nama dia tu, T tu maknanya turbocharged lah. Maknanya enjin ni ada turbo. Dan sebenarnya enjin TSI ni ada banyak aspek. Ada yang 3 silinder, ada yang 4 silinder dan ada yang 6 silinder. Dan memang banyak kereta dalam Volkswagen Group yang guna enjin ni. Bila saya sebut Volkswagen Group ni, maknanya bukan kereta Volkswagen saja yang pakai enjin ni tau. Tapi brand lain yang bawa Volkswagen Group ni pun guna. Contohnya macam Skoda dengan Seat. Enjin TSI ni juga sebenarnya adalah macam adik kepada enjin TFSI ataupun Turbo Fuel Stratified Injection. Pun Volkswagen punya juga. Jadinya TSI ni lagi baru dan lagi reliable dari TFSI sebelum ni. Dan antara perubahan yang paling ketara adalah diorang gantikan timing belt kepada timing chain. Dan improvement lain of course lah, enjin TSI ni dia lebih jimat minyak, lebih ringan dan lagi banyak power dengan torque pada RPM yang rendah. Dan benda ni memang bagus sebab kalau korang perasan, dalam bandar kan, kita punya RPM enjin tu tak naik lebih 3000 RPM pun. Tapi masalahnya, kalau kita baca spec sheet kereta, biasanya maksimum torque duduk dekat 6000 RPM sana. Siapa pula yang nak rev tinggi macam tu dekat bandar kan? Sebab nak dapatkan torque dekat low RPM ni memang mencabar. Tapi enjin TSI ni boleh dapatkan benda ni, jadi memang kereta akan jadi pick up. Sebab pasal torque dengan power enjin TSI ni, dia punya figure akan bergantung pada jenis dan saiz enjin tu sendiri. Jadi kita tak bolehlah cakap enjin TSI ni power dia sama saja. TSI ni boleh kata macam satu keluarga enjin lah, dan bawah dia ada banyak configuration yang lain-lain lagi. Kalau Proton dulu kita ada family engine Cam Pro, bawah tu banyak lagi jenis enjin yang lain. Dan teknologi yang menjadikan TSI engine ni sangat canggih of course lah adalah direct injection. Jadi minyak untuk bakar dalam enjin kita tu, kita inject dia terus masuk ke dalam combustion chamber pada timing yang tepat, betul-betul sebelum dia terbakar. Kalau enjin yang kurang canggih sikit, walaupun pakai fuel injection, dia akan inject sebelum intake valve. Jadi sebab minyak tu nak kena travel jauh sikit, susah sikit lah kita nak kontrol macam mana rupa bentuk injection tu. Tapi kalau kita inject direct masuk dalam silinder, kita boleh kontrol exactly bila dan macam mana bentuk partikel minyak tu supaya pembakaran jadi sangat efisien. Cuma kelemahan dia adalah kita kena ada sistem fuel injection yang betul-betul boleh handle tekanan yang sangat tinggi. Sebabnya injection akan berlaku betul-betul lepas compression stroke. Maknanya memang pressure tengah tinggi lah masa tu. Dan pressure dalam injektor tu nak kena lagi tinggi lah. Kalau tak, minyak tu tak boleh nak keluar. Kemudian fuel injektor tu sendiri akan terdedah dengan tekanan dan suhu yang sangat tinggi masa pembakaran tengah berlaku. Jadi part-part fuel injection untuk sistem direct injection ni memang nak kena betul-betul tahan. Dan kesan dia, biasanya dia lebih mahal dari enjin yang tak guna direct injection. Biasalah tu, kalau canggih, mahal lah dia. Jadi kalau korang perasan, disebabkan TSI ni guna turbo, lepas tu direct injection, sistem dia samalah dengan enjin TGDI, iaitu Turbocharged Gasoline Direct Injection. Cuma nama dia je lain. Proton panggil TGDI, Volkswagen panggil TSI, tapi working principle dia sama saja. Macam juga variable valve timing contohnya. Toyota panggil VVT, DVVT, tapi BMW panggil VANOS. Jadi bergantung ikut suka manufacturer nak bagi nama apa. Asalkan kita sebagai pengguna ni faham macam mana dia berfungsi,
tak jadi masalah nak panggil nama apa pun. Jadi sekarang korang dah tahulah yang TSI dengan TGDI tu lebih kurang sama saja. Maknanya kalau orang tanya apa beza TSI dengan TGDI, kita tak boleh nak jawab sebenarnya sebab benda yang sama. Manufacturer je lain-lain. Mungkinlah ada sikit-sikit perubahan dekat komponen dalam sebab yelah orang lain yang buat kan. Tapi secara prinsipnya teknologi yang sama. Ada juga orang tanya lepas tu TDI tu apa pula? Kalau tadi TSI kan, ni TDI pula. Adakah TDI dengan TSI ni benda yang sama? Sebenarnya TDI dengan TSI ni walaupun enjin ni Volkswagen Group yang buat tapi dia tak sama. In fact, sangat berbeza. TDI merujuk kepada turbocharged diesel injection. Jadi perbezaan besar dekat sini adalah penggunaan jenis minyak yang berbeza. TSI guna petrol, TDI guna diesel. Tapi walaupun minyak tak sama, tapi kedua-dua TSI dengan TDI ni menggunakan turbocharger. Kalau korang nak tahu, bila enjin ni ada turbo, enjin diesel sebenarnya lebih mudah nak dibina berbanding enjin petrol. Sebabnya mudah je, sebab minyak diesel ni susah nak terbakar. Petrol pula senang sangat terbakar. Bunyi macam pelik kan? Sepatutnya senang nak terbakar lah lagi bagus. Okey, dia sebenarnya macam ni. Bila kita guna turbo, suhu dengan tekanan dalam enjin tu akan meningkat. Sebabnya turbo ni kerja dia adalah sumbat lagi banyak udara masuk ke dalam enjin kita. Jadi udara tu akan mampat dan suhu dia akan naik. Sebab tu kalau korang perasan, dalam kereta turbo mesti ada intercooler. Intercooler itulah yang akan sejukkan sikit suhu udara tadi. Bila udara mampat ni masuk dalam enjin, lagi banyak minyak yang boleh dibakar dan lagi tinggilah tekanan waktu pembakaran tu. Sebab tu enjin turbo untuk saiz yang sama, dia akan lebih power dari enjin NA. Jadi masalah dengan suhu dan tekanan yang tinggi ni adalah minyak petrol kita boleh terbakar sendiri secara tiba-tiba. Dia sebenarnya sangat sensitif dengan suhu dan tekanan. Kalau kata petrol ni terbakar tiba-tiba sebelum kita nak dia terbakar, rosaklah enjin kita tu. Dan fenomena petrol terbakar sendiri dalam enjin ni kita panggil sebagai auto ignition ataupun knocking. Jadi sebab tu nak pasang turbo untuk enjin petrol ni memang banyak benda nak kena consider. Untuk enjin diesel pula, dia tak banyak cekadak. Sebab diesel ni kita bagi suhu dengan tekanan yang tinggi pun tak apa, dia boleh tahan lagi daripada terbakar sendiri. Jadi nak masuk turbo dekat enjin diesel senang sikit. Dan ini jugalah puncanya, compression ratio untuk enjin diesel biasanya lebih tinggi dari compression ratio untuk enjin petrol. Dan kalau anda nak tahu, dekat Eropah sana memang lebih banyak kereta pakai enjin diesel tau berbanding enjin petrol. Sebab enjin diesel diorang dah buat sampai jadi sangat efisien dan jimat minyak. Bila jimat minyak, kuranglah pencemaran udara. Dan dekat sana memang regulation untuk jual kereta sangat ketat. Kalau tak lepas emission test dia, tak boleh jual lah kereta tu jawabnya. Sebab tu semua manufacturer, termasuklah Volkswagen Group ni, develop enjin yang canggih-canggih macam TDI dengan TSI ni. Semua pakai direct injection. Plus dengan macam-macam lagi lah teknologi yang diorang masukkan dalam tu untuk lepas daripada regulation ni. Kalau tak, diorang memang tak boleh jual kereta diorang tu. Dan sekali lagi anda kena ingat yang nama enjin yang pelik-pelik ni sebenarnya cuma teknik manufacturer lah untuk jual kereta tu. Jadi kalau satu brand dah pegang nama ni, brand lain tak boleh nak guna nama yang sama. Sebab tu ada yang guna nama TGDI, ada yang guna nama TSI dan macam-macam nama lagi. Contoh, satu lagi teknologi yang paling popular adalah VTEC. VTEC ni nama tu Honda dah chop. Jadi company lain walaupun ada teknologi variable valve lift ni yang function dia sama dengan VTEC, dah tak boleh nak guna nama VTEC. Mekanisme tu pun Honda dah patent. Tapi prinsip operasi valve lift yang boleh berubah tu ada je company lain yang buat. Contohnya Proton buat tapi guna nama CPS. Cuma CPS ni tak glamour lah macam VTEC. Jadi pendek kata, nama tu korang jangan risau sangat. Yang penting kita tahu operation dia macam mana. Jadi ada tak antara anda dekat sini yang guna enjin TSI ni? Best tak enjin ni? Ada apa-apa problem tak? Jangan lupa tinggalkan komen anda di bawah. Dan kalau anda dapat belajar something dari video ni, saya hargai sangat kalau anda dapat bantu channel ni dengan 2 klik. Klik butang like dan klik butang subscribe. Dan jangan lupa sharekan video ni pada siapa-siapa yang anda rasa bermanfaat. Jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum.